Halo guys, kita berjumpa lagi di dalam Andrew Valenciali video. Oke guys, hari ini saya akan berkongsi lagi satu perkara yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu kesan buruk kekurangan tidur terhadap tubuh badan Anda. Nah guys, jangan bermain-main dengan kekurangan tidur, dia ada efek yang sangat-sangat berbahaya kepada kita. Kebanyakannya orang dewasa memerlukan tidur yang cukup selama 7 jam, manakala kanak-kanak pula perlu mendapatkan tidur yang lebih lama lagi. Namun, terdapat segelintir orang yang hanya memerlukan tidur kurang daripada 7 jam, tetapi tidak mengantuk pada keesokan harinya, dan ada juga golongan yang dipanggil long sleepers, karena memerlukan 11 jam tidur setiap malam. Seorang pakar neuroscience yang ahli dalam kajian mengenai tidur memberitahu bahwa semakin kurang tidur seseorang itu, semakin singkat jangka hayat hidupnya. Nah, jangan main-main guys. Ini karena tidak cukup atau kekurangan tidur akan menyebabkan beberapa permasalahan dan keburukan terhadap otak dan tubuh manusia. Dalam senarai berikut, saya akan kongsikan bersama Anda kesan akibat tidak mendapat tidur yang mencukupi. Yang pertama, kekurangan tidur dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi untuk kanser tertentu. Kekurangan tidur atau jadwal tidur yang terganggu telah dikaitkan dengan peningkatan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat beberapa kanser tertentu. Antaranya ialah kanser kolon dan kanser payudara. Penyelidik mengesaki bahawa gangguan dalam rentak tidur boleh mempengaruhi banyak fungsi biologi dalam badan. Malah saintis juga telah melihat gejala ini pada haiwan yang dikaji. Mereka telah mengganggu kitaran tidur dan bangun seekor tikus untuk satu masa yang ditetapkan. Kanser pada haiwan itu berkembang dengan kadar yang lebih cepat. Yang kedua, kulit tidak dapat sembuh dengan baik dan mengakibatkan penuaan kulit. Menurut penyelidik dari University of Wisconsin, kualiti tidur yang teruk kerap dikaitkan dengan masalah kulit yang kronik. Kajian juga mendapati apabila kulit mengalami kerosakan akibat cahaya matahari atau faktor-faktor lain, proses penyembuhan kulit tidak berlaku dengan baik dan bagi mereka yang tidak mempunyai tidur yang cukup. Bukan sahaja melambatkan proses penyembuhan kulit, malah kekurangan tidur juga akan menyebabkan seseorang itu mengalami penuaan kulit dengan lebih cepat dan kelihatan lebih tua dari usia sebenar. Yang ketiga, berpotensi kepada tingkah laku tidak sehat dan peningkatan berat badan. Kekurangan tidur membawa kepada keletihan yang boleh menyebabkan badan gagal mengawal impuls dengan baik. Hal ini akan menjurus kepada kesukaran mengawal nafsu terhadap makanan yang berkalori tinggi dan mempunyai keinginan yang tinggi terhadap makanan yang tidak sehat. Malah, mereka yang mengalami hal ini juga sukar menangani ketagihan seperti merokok. Para pengkaji berpendapat ketidakseimbangan hormon ini akan menjurus pula kepada peningkatan indeks berat badan yang tinggi dan obesiti. Yang keempat, menyukarkan proses pembelajaran dan mengganggu ingatan jangka pendek. Mengantuk dikenal pasti telah lama menjadi masalah kepada pelajar. Kajian pernah dilakukan untuk melewatkan 1 jam waktu kedatangan di sekolah menengah dan hasilnya ialah peningkatan ketara dalam pencapaian markah ujian. Namun, ia juga memberi kesan yang lebih besar dan buruk kepada remaja, yaitu mereka akan lebih cenderung untuk berjaga malam. Masalah ini bukan hanya kepada kanak-kanak, kekurangan tidur ini juga boleh merosakkan memori jangka pendek orang dewasa. Kajian yang telah dilakukan mendapati orang dewasa yang kekurangan tidur susah mengingati perkataan yang baru mereka belajar dan sukar untuk meningkatkan kemahiran yang baru diperolehi. Yang kelima,
merosakkan ingatan untuk jangka panjang. Gangguan tidur kepada orang tua boleh membawa kepada perubahan struktur otak yang berkaitan dengan ingatan jangka panjang dan ia akan menyebabkan ia semakin merosot. Defisit memori berkaitan dengan tidur telah dikaji dan diperhatikan dalam populasi orang dewasa secara umum seawal tahun 1924 lagi. Penyelidik mendapati siapa yang mempunyai tidur yang lebih tidak akan mudah lupa. Yang keenam, mempunyai kaitan dengan tanda-tanda Alzheimer dalam otak. Beberapa kajian mendapati bahawa tidur membantu proses pembersihan otak dari protein beta amyloid yang terbina semasa kita terjaga. Protein ini mempunyai kaitan rapat dengan penyakit Alzheimer. Penyelidik juga mengatakan bahawa peningkatan mereka yang mengalami getaran tidur yang teruk lebih cenderung untuk terhasilnya protein beta amyloid dengan lebih banyak dan menyukarkan pembersihan berlaku. Yang ketujuh, risiko mengalami serangan jantung. Terdapat banyak bukti bahawa kekurangan tidur mempunyai kesan negatif pada jantung. Apabila penyelidik melakukan kajian dengan membuatkan peserta untuk berjaga pada tempo yang agak lama, tekanan darah mereka akan naik. Peserta yang dibenarkan untuk tidur selama 4 jam menunjukkan kadar denyutan jantung yang lebih tinggi berbanding mereka yang mempunyai waktu tidur 8 jam. Konsentrasi protein C-reaktif berlaku sekiranya kekurangan tidur dan ia merupakan penanda bagi risiko masalah berkaitan jantung. Yang ke-8, membuatkan seseorang itu lebih cemerkap. Kebanyakan orang menyadari bahawa ketika mereka mengantuk, mereka sukar untuk berada pada puncak prestasi mereka. Satu kajian mendapati bahawa satu malam yang terganggu tidurnya membuatkan kenaikan 20 hingga 32% dalam jumlah kesilapan yang dilakukan oleh pakar bedah. Ia juga mengganggu konsentrasi dan melambatkan reaksi. Sebagai contoh, atlet sukan yang memerlukan ketepatan seperti menembak dan sebagainya. Malah, keadaan kurang tidur juga menyumbang kepada masalah yang lebih besar seperti kecuaian dalam pemanduan tidur yang boleh mengakibatkan pengalaman yang sangat mengerikan, yaitu kemalangan. Yang ke-9, sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik. Tahukah Anda tentang perkara-perkara hebat yang dilakukan oleh sistem imunisasi tubuh apabila Anda luka namun tidak terus mendapat jangkitan? Atau Anda mendekati orang sakit tetapi penyakitnya tidak berjangkit kepada Anda? Nah, kekurangan tidur walaupun satu malam boleh mengurangkan atau mengganggu sistem kekebalan tubuh daripada berfungsi dengan baik untuk melawan kuman. Bahkan, kurang tidur juga boleh membuatkan vaksin yang baru Anda ambil kurang berkesan. Yang ke-10, kurang gembira dan tanda-tanda kemurungan. Dalam kajian yang dilakukan oleh ahli psikologi pemegang hadiah Nobel yaitu Daniel Kahneman, sekumpulan 909 wanita bekerja dicatat tentang mood dan aktiviti harian mereka. Walaupun ada di antara mereka yang mempunyai perbezaan pendapatan sehingga RM200,000, ia hanya memberikan kesan minima kepada kebahagiaan. Hasil kajian mendapati tidur malam yang tidak teratur menjadi faktor yang lebih besar. Satu lagi kajian melaporkan wanita yang bahagia dalam rumah tangga adalah mereka yang mempunyai tidur yang mencukupi. Manakala insomnia pula menyebabkan 2 kali ganda kemungkinan untuk Anda mendapat kemurungan. Pengkaji berpendapat tidur yang cukup boleh membantu merawat simptom kemurungan. Yang ke-11, risiko diabetes tahap 2 meningkat.
Kekal berjaga walaupun badan Anda memerlukan tidur akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Ini akan meningkatkan risiko penentangan insulin oleh tubuh Anda dan diabetes tahap 2. Beberapa kajian di kalangan orang dewasa mendapati kurang tidur sering dikaitkan dengan penghasilan kencing manis walaupun Anda tidak mempunyai berat badan yang berlebihan. Menurut pengkaji, tidur yang mencukupi juga mengurangkan risiko kencing manis kepada para remaja. Yang ke-12, sukar bertutur dengan normal. Kekurangan tidur yang teruk boleh memberi kesan kepada kebolehan Anda mengendali perbualan, sama seperti seorang yang mengambil minuman beralkohol. Peserta uji kaji yang berjaga selama 36 jam secara berterusan cenderung untuk menggunakan pengulangan perkataan yang sama. Mereka juga bercakap dengan kadar perlahan dan tidak jelas. Mereka gagal untuk menyata dan menyuarakan pendapat mereka dengan baik. Yang ke-13, penghasilan air kencing yang lebih banyak. Apabila kita tidur, badan akan memperlahankan proses penghasilan air kencing. Akan tetapi, hal ini tidak boleh berlaku dengan normal bagi mereka yang mempunyai masalah tidur. Ia boleh menjurus kepada terma yang penyelidik kenali sebagai pengeluaran air kencing berlebihan pada waktu malam. Bagi kanak-kanak pula, kondisi ini dikaitkan dengan kencing dalam tidur pada waktu malam. Bagi orang dewasa pula, ia dikaitkan dengan nocturia, yaitu keperluan untuk kerap ketandas pada waktu malam. Nah guys, itu adalah 13 kesan negatif apabila kita mempunyai jangka masa tidur yang kurang. Jadi guys, semoga perkongsian ini bermanfaat untuk Anda dan semoga Anda sihat-sihat belaka di luar sana. Oke guys, terima kasih kerana sudah menonton.